Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita pergi tajuk yang terakhir dalam bab 4, lita kawalan elektrik ataupun kawalan elektrik. Okey, dalam konsep kawalan elektrik ni, selalunya kita akan guna dekat aircon. Okey. So, kita kenal dulu apa itu komponen-komponen dia. Okey. Dalam komponen lita kawalan elektrik terbahagi kepada dua bahagian ya. Okey, satu komponen untuk alat kawalan utama dan satu lagi untuk alat pandu. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat dalam tajuk ni ada beberapa komponen yang penting yang kita akan gunakan. Okey, antaranya saya terpaksa highlightkan yang nama-nama yang biasa kita guna ya. Pemutus lita. Okey, kita ada GBL ataupun geganti beban lampau, hanya sebut huruf di depan sahaja. Okey, kemudian kita ada geganti kawalan. Okey, benda yang paling penting adalah sesentuh. Okey. Kemudian kita ada pergi kepada TDR ataupun pemasa. Okey. Swiss pun nak tekan ini. Okey. Dia berbeza ya. Sangat-sangat berbeza. Swiss satu kawalan secara fizikal bukan daripada individu. Swiss ni. Okey. Satu lagi adalah switch pun nak tekan. Yang ni yang kita nak tekan. Dan satu lagi nama, dia bukan lampu penunjuk, kita panggil sebagai lampu pandu. Okey, lampu pandu. Okey, so kita pergi kepada yang pertama sekali, iaitu pemutus lita. Okey, untuk pemutus lita ni, dia tak ada pemutus lita kenit sebenarnya. Okey, dia adalah pemutus lita saja. Kita ambil sebagai simbol huruf dia adalah PL. Okey, ataupun kita panggil sebagai MCB, Miniature Circuit Breaker. Okey, apa fungsi dia? Okey, dia kata dekat sini untuk memutuskan bekalan secara automatik apabila berlakunya lebihan arus. Dia macam fuse. Okey, tapi yang saya highlightkan ini adalah dia punya fungsi sebenar. Bentuk-bentuk ini, kalau kamu lihat, kamu biasa tengok yang saya warnakan hijau ni, yang saya petakkan ni, kamu akan jumpa dalam rumah. Okey, dekat kotak fuse dalam rumah tu, bila blackout kamu tolak kan. Ini antara salah satunya. Okey, settle untuk yang pertama. Kita pergi yang kedua pula. Okey, geganti beban lampau, ataupun nama dia, nama yang selalu kita akan guna adalah GBL. Okey, nama yang favorite kita guna adalah GBL. Okey, so kalau kita baca, komponen ini merupakan komponen keselamatan, berfungsi secara automatik. Okey, berfungsi secara automatik untuk melindungi beban. Beban ni adalah motor. Okey, daripada rosak apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Maksudnya, GBL ini melindungi beban ataupun melindungi motor. Takat tu je. Okey, ni jangan risau. Binaan-binaan komponen apa semua kemudian. Yang penting faham dia punya fungsi dahulu. Okey, next kita pergi kepada simbol yang ketiga, iaitu geganti kawalan. Okey, geganti kawalan, kalau katakan dari segi huruf, kita panggil sebagai GK. Okey, apa fungsi dia? Dia hanya digunakan dan dipasangkan pada lita kawalan. Okey, dia adalah sebagai satu sesentuh atau switch yang dikendalikan oleh elektromagnet. Okey, itu geganti kawalan. Kita jarang guna geganti kawalan ni.
Okey, jarang guna. Kita selalu guna GBL. Okey. Kita selalu guna penyentuh. Okey, next kita pergi kepada benda yang paling penting dalam litar kawalan elektrik adalah penyentuh. Apa fungsi penyentuh? Dia adalah merupakan bahagian pembawa arus yang terdekat daripada kelengkapan litar kawalan motor apabila penyentuh tertutup. Ia merupakan sejenis suis yang dikendalikan secara automatik dengan bantuan kuasa elektromagnet, berfungsi sebagai pengasing atau pengantaraan di antara litar kawalan dengan beban motor, di mana ia membenarkan atau menghentikan bekalan kuasa ke motor. Okey. Penyentuh membenarkan arus mengalir apabila bekalan kuasa dibekalkan ke gegelung penyentuh dan menyebabkan elektromagnet terhasil dan menghentikan pengaliran arus apabila bekalan kuasa ke gegelung terputus. Okey. Penyentuh ataupun sesentuh dia terbahagi kepada dua tau. Dalam penyentuh tu ada sesentuh. Penyentuh ni melengkapkan litar dan memutuskan litar secara selamat. Itu fungsi bagi penyentuh yang lain. Okey, apa itu normally open, apa itu normally close? Ataupun kita tak panggil sedia buka, kita panggil lazim terbuka. Okey. Lazim terbuka. Dan satu lagi adalah lazim tertutup. Apa maksud lazim ni? Yang sentiasa. Okey, yang selalu. Okey, next kita pergi kepada ini dia punya bentuk dia. Kita pergi kepada komponen yang seterusnya adalah pemasa. Pemasa maksudnya timer. Okey. Dia kata pemasa merupakan satu komponen elektronik dalam litar yang membenarkan menghentikan pada satu masa tertentu. Okey, kita ambil dia punya fungsi dia. Okey. Membenarkan dan menghentikan pengaliran arus elektrik pada suatu masa tertentu. Kita tetapkan pada jumlah waktu secara automatik litar elektrik itu akan terpadam ataupun menyala macam tu Itu untuk pemasa. Dan dia punya simbol dia kita boleh ada banyak ada yang tulis TR, ada yang tulis TDR. Okey, TDR itu adalah pemasa. Okey, dia ada yang normally open, normally close, atau lazim terbuka, lazim tertutup. Yang tu nanti kita cerita Okey, next kita pergi kepada Swiss. Swiss ada banyak, saya kata tadi, terbahagi kepada dua. Satu secara fizikal yang manusia tekan, satu lagi yang ada daripada fizikal, daripada arus mengalir, daripada air yang meningkat dalam tangki. Okey, itu nanti kemudian apa fungsi bagi Swiss? Dia untuk memutuskan litar, menghentikan aliran arus elektrik dan boleh mengalihkan aliran arus dari satu pengalih ke satu pengalih lain. Okey, memutuskan litar ataupun menyambungkan litar pun boleh terima juga. Okey, kemudian kita ada lampu penunjuk. Macam saya kata tadi, dia bukan lampu penunjuk, kita panggil sebagai lampu pandu. So, apa fungsi lampu pandu? Untuk memberi maklumat kepada pengguna litar kawalan tentang kedudukan atau keadaan litar. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Konsep dia macam traffic light. Okey, tapi dalam litar kawalan elektrik apabila ditunjuk yang warna hijau ini maknanya litar sedang berfungsi. Okey, mesin sedang berfungsi. Kalau dia tunjuk lampu itu berwarna merah, maknanya mesin itu tidak berfungsi. Untuk warna kuning, untuk warna kuning pula, dia dalam keadaan bersedia ataupun litar ataupun mesin itu dalam keadaan yang bermasalah. Okey.
Next, ini video ni kita habiskan dulu. Nanti kita sambung untuk episod yang kedua.